Assalamualaikum, salam sejahtera kepada sahabat. Saya perkenalkan diri saya Johan Bakri selaku Komisi Majlis pada malam ini. Dan pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera kepada leader-leader semua yang hadir pada malam ini. Dan saya tahu hari ini musim cuti, ramai ada komitmen, tapi syabas kepada anda semua. Walaupun ada daripada kebanyakan anda ada komitmen tempat lain, tapi masih ada ruang untuk hadir kalimah kita pada malam ini. Dan seperti biasa pada malam ini kita hadirkan seorang cukup hebat, luar biasa hebat, dijemput khas daripada Subah University, Medical University, Masa Medical University, dan beliau adalah seorang penuntut PhD, bukan penuntut, seorang lulusan PhD dalam Medical Science. Dan topik pada malam ini adalah berkenaan dengan peranan stem cell di dalam pengurusan penyakit Alzheimer dan bagaimana Cellmax boleh membantu regulate you punya stem cell dan bagaimana stem cell tersebut boleh merawat penyakit Alzheimer. Jadi tanpa saya melengahkan masa, satu tukang pemuluh untuk Associate Professor Dr. Haris. Thank you, Saiful. Okay, can you hear me, everybody? Okay, boleh dengar? Okay, today I think the crowd heading to its holidays. Okay, mungkin ramai yang tak sampai hari ini because sampai lambat ke or pergi cuti because musim sekolah cuti, betul? Okay. Now, hari ini what we can do is, do you want this light, the front light, or do you want the back light? Which one you want? Back light, off the front light. Is it better? Let's just try and see. Try it. I think it's better if you off this light. You can see better. Is it better? Yes. Better? Okay, everybody? Okay. Hari ini kita akan membincangkan mengenai peranan stem cell di dalam pengurusan penyakit Alzheimer. Nah, berapa orang yang mesti tahu apakah dia penyakit Alzheimer? Oh, okay. So okay, sebenarnya ada sedikit pertukaran. Hari ini supposed to be stroke Angin Ahmad. Bukan, Angin Ahmad saya akan bincangkan pada minggu hadapan. Hari ini kita bincangkan mengenai penyakit Alzheimer. Bagus. Banyak orang yang tidak ketahui. So hari ini anda akan balik rumah dengan pengetahuan mengenai penyakit Alzheimer. Nah, di Malaysia sekarang ini banyak orang, terutamanya golongan warga emas, yang mula menjadi mangsa penyakit Alzheimer. Okay? Dan penyakit itu bukan sahaja membawa banyak penderitaan kepada pengidapnya, tetapi orang yang menjaga pengidap juga mempunyai banyak penderitaan. Okay? Inilah penyakit yang sangat sukar dirawat. Sampai hari ini tak ada penawar lagi. Okay? Tak ada penawar dari segi ubat doktor, tak ada penawar bagi penyakit Alzheimer. Okay? Nah, apakah dia penyakit Alzheimer? Now, ia adalah satu penyakit yang serius, okay, progresif dan degeneratif otak, okay, di mana yang melibatkan berapa? Lebih kurang 30 juta orang di seluruh dunia. Okay. Now, mengapa ia adalah satu penyakit otak? Yes, okay. Yes, okay. Nah, mengapa ia adalah penyakit otak? Apa berlaku di sini ialah ia melibatkan otak. Otak kita terdiri daripada sel apa? Sel saraf. Betul tak? Okay. Dalam penyakit Alzheimer, sel-sel saraf akan mula mati satu demi satu. Nah, bayangkanlah kalau sel saraf otak mula mati. Apa nama bagi sel saraf otak? Sel saraf otak dipanggil sebagai neuron. Okay, so apa yang berlaku dalam penyakit Alzheimer adalah neuron akan mati. Okay, and neuron yang mati ini merupakan neuron
neuron cholinergic, okey, yang menghasilkan neurotransmitter yang dipanggil acetylcholine. So dari masa ke semasa, bilangan sel saraf dalam otak akan semakin berkurangan. Okey, akan semakin berkurangan, dan akibat daripada itu acetylcholine neurotransmitter dalam otak semakin berkurangan. Lagi belum, bagi pesakit Alzheimer, dalam otak mereka terdapat pengumpulan sejenis plak. Plak ini sejenis pemendapan bahan macam protein. Nama plak tersebut ialah apa? Plak amyloid. Orang biasa tak ada plak amyloid. Hanya pesakit Alzheimer sahaja yang ada plak amyloid. Now you akan tanya saya, apakah dia plak amyloid? Plak amyloid ini merupakan agregat tidak larut serpihan protein yang biasanya, kalau orang biasa macam you dengan I, tak ada Alzheimer. Ada sedikit plak saja, badan you akan melarutkan dia, so tak ada masalah. Tapi penyakit Alzheimer, pengidap dia ada plak amyloid, dia akan semakin hari semakin membesar, kumpul sampai dia menjadi plak yang besar. Gambar yang cantik. Ini ialah otak semua di sini. Otak kita sangat normal, 100% normal dan juga sangat sihat. Inilah sel saraf anda. Nama bagi sel saraf anda adalah neuron. Boleh ingat? Neuron. Now lihat, bagi penyakit Alzheimer, pengidap dia mempunyai pengumpulan plak. Ini ialah tak normal. Bila ada pengumpulan plak amyloid, ini adalah tak normal. Dan apabila plak amyloid berkumpul, apa berlaku kepada tisu otak? Semakin hari semakin apa? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Neuron mula mati. Okay, that is the problem. Ini gambar yang begitu hebat sekali. Ini di sebelah kiri ialah otak seseorang individu yang sihat. Di sebelah kanan otak pesakit Alzheimer. Mana yang nampak lebih kecil dan sudah mengecut? Yang kiri atau yang kanan? Tak dengar? Kanan. Very good. Yang kanan kita boleh melihat otaknya sudah mula mengecut, otaknya sudah mula mengecil. Hari demi hari fungsi otak semakin berkurangan. Bukan itu saja. Kalau anda lihat dengan teliti, lihat lipatan di sini begitu hebat sekali. Orang normal. Pada tempat yang sama, kenapa lipatan tidak ada? Apabila bahagian otak mula berkurangan, lipatan pada otak pun mula berkurangan. Now dengar, apabila tak ada lipatan, tak ada tempat untuk menyimpan maklumat baru. Jadi, pesakit Alzheimer tak boleh ingat benda yang baru berlaku. Kalau pesakit Alzheimer, you tanya dia tadi pukul 8 dia makan apa, makan malam, dia lupa. Dia baru makan setengah jam, lupa. Oh, very big problem. Tadi ada tetamu datang kan pukul 7.30. Siapa tetamu datang? Cakap tak ada pun, tak ada. Oh, dia remember. Semua dia punya sel merosot. Inilah dia pesakit Alzheimer. And dia akan sentiasa membahas dengan you. You cakap sekarang sudah orang itu umur 80, cakap bukan, orang itu umur 50. Selalu cakap perkara yang tidak, macam tak masuk akal ada. Okay? Now, this is very nice. Tengok gambar pertama, gambar kedua, bahawa otak yang sihat begitu besar, banyak lipatan dan begitu sihat. Ini adalah bahagian korteks. Otak pesakit yang mengidap Alzheimer yang lanjut, banyak, mengecut secara banyak. So kita mendapati bahawa tisu otak dalam pesakit Alzheimer adalah betul-betul dipengaruhi, di mana ia mengecut, lipatannya berkurang. Lupa apa nama sel saraf. Sel saraf bernama apa? Neuron. Pandai neuron. Okay? Neuronnya semakin berkurangan. Now, punca penyakit Alzheimer. Now, penyakit Alzheimer ini, satu daripada puncanya yang telah dikenal pasti yang paling kuat ialah keturunan dalam keluarga.
Sesiapa yang ada ibu atau bapa yang ada Alzheimer, anda mungkin calon seterusnya. Because penyakit ini begitu kuat sekali diwarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. So, anak-anak kepada ibu bapa yang ada Alzheimer kena betul-betul jaga. Sekejap lagi saya akan beritahu cara mencegah penyakit Alzheimer. You can see that. Now, macam mana nak mencegah baru, mencegah atau menghilangkan penyakit Alzheimer? Yang pertama, baru tadi sebelum datang sini, saya telah membuat slide saya mengimbas kembali. Now, pertama sekali, orang yang tidak melakukan senaman setiap minggu 3 hingga 5 kali mempunyai kebarangkalian mendapat penyakit Alzheimer yang lebih tinggi. So, jawapannya exercise you must do. Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa warga emas yang berjalan sekurang-kurangnya 2 hingga 5 kilometer seminggu, kebarangkalian mereka mendapat penyakit Alzheimer adalah lebih rendah. So now, tanya diri sendiri, siapa yang melakukan senaman 5 kali seminggu, 3 kali seminggu, setiap sesi setengah jam? Angkat tangan. Satu orang saja. Oh, kita tidak mahu menjadi bangsa penyakit Alzheimer terus. You akan berada very terrible disease. The person will really suffer, you know. Bad disease. Number one, exercise. Okay, mengapa exercise? Bila you exercise, anda akan apa? Menarik nafas dengan kuat, menghembus nafas dengan kuat, dan anda akan mengambil lebih banyak gas oksigen. Oksigen ini akan sampai ke otak dengan lebih banyak. Akibatnya, kapilari darah yang baru terbentuk dalam otak, new blood capillaries are formed in the brain. Ini menyebabkan kebarangkalian bermulanya Alzheimer adalah lebih kurang. Tapi kalau tak ada exercise, mana oksigen nak masuk? Tak boleh. So you must exercise at least 3 hingga 5 kali seminggu. Kalau tak ada, bawa kawan sama-sama jalan selama setengah jam setiap hari. Very good. Kebarangkalian anda mendapat Alzheimer akan menjadi lebih kurang. Yang kedua, dengar. Yang kedua ialah cara bermakanan. Orang yang banyak memakan sumber makanan daripada haiwan, iaitu banyak makan daging merah, lebih banyak kebarangkalian mendapat penyakit Alzheimer. Okay, those who kurangkan pemakanan daging, lebih memakan sumber-sumber tumbuh-tumbuhan, kebarangkalian mendapat Alzheimer akan menjadi lebih kurang. Now, salin yang paling penting saya nak beritahu sekali, ada 3 vitamin yang telah dikenal pasti. Kalau you ambil vitamin tersebut, kebarangkalian anda mendapat Alzheimer adalah kurang. Number 1, vitamin B6. Oh, very difficult to get that. B6, pyridoxine, the nutrition language. B6, I hope you remember. Saya pernah salin. Number 2, vitamin B12 yang sangat penting untuk otak. Dan yang ketiga, you sudah tahu namanya. Siapa boleh beritahu? Biasanya doktor memberikan vitamin ini kepada ibu yang hamil. Bermula dengan F. Very smart. Folic acid. Folic acid juga dikenali sebagai vitamin B9. So kita panggil folic acid. 3 benda yang penting untuk otak. Number 1, vitamin B6. Number 2, vitamin B12. Dan yang ketiga adalah acid folic atau folic acid. Ketiga-tiga ini mengelakkan kebarangkalian mendapat penyakit Alzheimer. Yang kedua, satu lemak yang penting yang you mesti ambil untuk mengelakkan Alzheimer ialah omega 3. Omega 3 will prevent
the occurrence of Alzheimer's disease. Ini semua mesti salin tau. Saya baca banyak beritahu you. So you must salin. So you can remember next time you prospect dengan orang, you must remember this, you must tell them. Vitamin B6, vitamin B12, folic acid penting. Omega 3 sangat penting untuk apa? Menghilangkan penyakit Alzheimer. Nah, mengapa daging? Mengapa orang yang makan banyak daging merah boleh mendapat penyakit Alzheimer? Senang saja. Apabila you makan daging, ada satu asid amino toksik dalam badan anda yang akan bertambah. Okey, akan bertambah kepekatannya. Nama asid amino itu ialah, those want to write down. Nama asid amino itu ialah, yes, inilah asid amino yang jahat. Now, asid amino yang bertambah akibat mengambil daging yang terlalu banyak adalah homocysteine. Okay, now lelaki terutama yang umur 50 tahun ke atas, bila you pergi mencaratkan ujian darah, cakap dengan doktor, saya nak juga melakukan ukuran homocysteine darah saya. You kena bayar 15 atau 20 ringgit tambahan untuk membuat ujian ini. Kalau homocysteine anda adalah tinggi, ada dua kebarangkalian. Number one, anda mungkin menjadi mangsa penyakit Alzheimer. Nombor dua, homocysteine yang tinggi juga mengakibatkan seseorang menjadi mangsa serangan apa? Jantung. You remember? So homocysteine is very dangerous. Homocysteine biasanya daripada makanan haiwan, terutamanya red meat, bahasa Malaysia daging merah. Sekarang sudah so this is very important informasi. So mereka yang hidup satu tempat di Japan, ada orang hidup sampai 100 tahun. Nama daerah itu ialah Okinawa. Siapa pernah dengar mengenai Okinawa? Okinawa itu diet. Mereka makan apa? Mereka makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dan juga kacang atau nuts. Mereka jarang sekali memakan daging merah. Dan orang di sana umur 90 tahun, you cakap tanya mereka apa nombor telefon, boleh ingat tak nombor telefon 8 digit? You boleh ingat. Wah, 90 tahun they can remember numbers. Sini umur 45 tahun pun tak boleh ingat nombor. Betul tak? Mana simpan cermin mata pun tak tahu. Mana simpan handphone pun tak tahu. Bila kali akhir servis kereta pun lupa. Ulang tahun perkahwinan pun tak boleh ingat. Sekarang itu dia orang 90 years old can remember. Very good. Because dia punya diet. Mengapa? Buah-buahan dan sayur-sayuran ada apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah kaya dengan antioksidan. Antioksidan menghilangkan penyakit Alzheimer. Okay? So, orang-orang yang mahu menghilangkan Alzheimer mesti mengambil diet yang kaya dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Okay? Now, apakah simptom penyakit Alzheimer? Ayo, sedih sekali. Number one, memory dia mula hilang. You tahu tak? Dia selepas semakin lanjut dia tak boleh cam suami dia sendiri. Oh, bahaya. Yes. Dia akan tanya anak dia, siapa orang ini datang sini ya? Anak dia cakap, Bapa tak ayah. Siapa ini? Bukan saya tak tahu dia. They will start forgetting faces. Lupa nama. Okay? Dan ada yang begitu teruk sekali ya. Begitu teruk. Mereka duduk dalam rumah, dia akan cakap anak dia, saya nak balik rumah. Anak dia cakap, kita sekarang sudah ada dalam rumah. Dia cakap, bukan, saya nak balik rumah. Ini sudah rumah you. Bukan, saya mau balik rumah. You kena dalam balik. Heading kat you. So apa anak mesti buat? Ambil dia, duduk dalam kereta, pergi pusing 3 round, balik rumah. Cakap, sekarang sudah balik rumah. Balik depan dia. Kesian tak? Kesian. Because their brain is gone. That is Alzheimer's. It's very bad. Ini baru permulaan tau. Semakin hari semakin teruk. Bila you bagi dia makan ubat, dia baru makan ubat. Selepas 10 minit, bagi saya ubat. Baru bagi you. Tak ada, saya tak makan. Dia akan you bertengkar dengan you. And every kamu itu pun you very difficult.
Penyakit Alzheimer is quite bad. Sampai orang yang menjaga pun dia pun sudah fed up. Very bad. So yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai kehilangan memory. Yang kedua, deficit kognitif. Apa tadi kognitif? Kebolehan apa? Kebolehan berfikir, the ability to think. Dia tak boleh berfikir. Disuruh dia buat perkara-perkara yang senang pun dia tak boleh buat. Okey, bila dia semakin teruk, dia akan lupa cara memakai seluar dengan betul. Everything will become so bad. Okay, quite bad. Dementia. Apakah dementia? Mula lupa. Apa yang dia makan malam, they will start to forget things what they have eaten the dinner. Okay, you cakap hari ini hari apa, dia tak boleh ingat. Baru you beritahu dia, selepas 5 minit dia lupa. Dia akan cakap, saya mau balik rumah saya, anak-anak nak pergi sekolah. Tapi anak dia sudah umur 40 tahun. Mana nak pergi sekolah? Mereka can't remember. Semua dia punya memory sudah kelam. Memory is all the mess. That is Alzheimer's. Now, ada tak rawatan? Jawapannya, dari segi terapeutik rawatan, tiada rawatan signifikan bagi Alzheimer's. There is no cure for Alzheimer's. You can only slow down the disease. Anda hanya boleh memperlahankan. Kalau itu boleh pun sangat bagus. Memperlahankan penyakit itu saja. Okey, kebanyakannya adalah sokongan dalam bentuk nutrisi dan penjagaan paliatif. Semakin hari mereka akan semakin teruk. Akhirnya mereka tak boleh makan pun. Mereka tak pandai menelan makanan. They can't even swallow food, and last they will die. It's quite bad. It's a very bad disease. And yang paling teruk beranda pesakit, nombor 2, orang yang menjaganya. Dia pun sudah macam nak mati. The caregivers really suffer together. Okay, so this is Alzheimer's disease. Now, macam mana kita nak mendiagnosis penyakit Alzheimer's disease? Number 1, melalui apa? Kriteria klinikal. Doktor akan tanya soalan, kemudian orang-orang di rumah akan cakap, dia selalu lupa lah. Hari itu doktor dia pergi town dengan LRT, dia tak tahu balik rumah. Simptom pertama, mereka akan pergi keluar rumah untuk jalan di taman-taman itu, tak tahu kembali ke rumah. Ini ialah permulaan penyakit Alzheimer. They will forget their way to their own house. The first sign of Alzheimer. They will forget. Tiba-tiba dia lupa mana rumah dia. You don't remember. That means Alzheimer sudah start. Okay? And doktor boleh mendiagnosis dan membuat apa? Imbasan. What we call in English is the brain scan. They will do a brain scan, which will either be MRI, magnetic resonance imaging, or either be CT scan, okay, computer tomography, or EEG, which is electroencephalogram. Mereka will do. So mereka akan dapat result. Inilah kita sudah tengok tadi. They will get these results. Inilah otak pesakit Alzheimer. Inilah otak individu yang sihat. Pesakit Alzheimer otaknya semakin hari semakin mengecut, merosot. Sel-sel saraf akan mati. Nama sel saraf adalah neuron. Very clever. Oh, quite bad disease. Look at that. We never knew that such a disease exists. Yes, this is penyakit Alzheimer. Satu presiden Amerika ada Alzheimer, dia mati. Siapa nama dia? Who's the American president who had Alzheimer's? I heard his name. Very good, yes, very smart. Ronald Reagan. Ronald Reagan died of Alzheimer's. Satu hari dia lupa dia pernah jadi presiden. Orang tanya, were you a president before? Dia cakap, no. Dia lupa. He can't remember. Then Ronald Reagan had what? No, Alzheimer's. Okay, so this is one of the things that we all have. So Alzheimer's is where people will start to forget the things which have just happened initially. You can see that. Okay, now that inilah dia diagnosis. Number 1, sel otak mula mati. Ventricle, bahagian otak semakin mengecil luasnya. Apabila luas permukaan otak berkurang, informasi dan maklumat pun semakin hari semakin berkurang. Dia tak tahu nak pakai seluar sendiri. Dia tak tahu macam mana nak pergi keluar rumah dan balik. Buka kunci itu, lock, tutup, mangga, semua tak tahu buat. Hari demi hari semakin teruk. Okay? Now, akibatnya penurunan komunikasi sel yang terbukti.
apa berlaku? Penurunan dalam ingatan gol, pertuturan dalam bercakap kerana dia tak tahu apa perkataan nak menggunakan. They do not know what vocabulary to use. Okay? Kefahaman, they don't understand. Cakap dia 10 kali pun dia tak boleh faham. Memang tak boleh faham because they got Alzheimer's. Okay? And juga perubahan lain dalam pesakit Alzheimer, very bad. Tapi ia akan berosot secara beransur-ansur. Okay? Now, rawatan penyakit Alzheimer ada ubat ya, some drugs. Okay? Tak ada ubat untuk menghalang, memang tak ada ubat untuk menghalang kerusakan sel saraf. Okay? Bagaimanapun, there are few drugs which are used to slow down the progression of disease. Ubat-ubat seperti Aricept, Exelon, and Rezidine boleh membantu memperlahankan perkembangan penyakit, merawat gejala-gejala dan membenarkan pesakit supaya berdikari sendiri, tidak bergantung kepada orang lain untuk kerja harian. At least they can bathe their own self, they can wear their clothes, they can eat their own self. At least they can do that much. There are drugs to help them, untuk menolong mereka supaya memperlahankan perkembangan penyakit, to slow down the progression of disease. Okay? Then what we say, okay, oleh sebab penyakit Alzheimer disebabkan oleh kehilangan neuron. So apa yang kita mesti buat? Kita hanya perlu menggantikan neuron yang hilang. Macam mana saya nak menggantikan sel yang sudah tak ada? Saya boleh menggunakan stem cell. Very simple. What is the best way to replace the neuron yang tak ada? Menggunakan stem cell. Then, terapi penggantian sel mungkin merupakan pendekatan yang paling menjanjikan kepada kalian kejayaan yang tinggi. Okay? Sudah ada dalam dunia. Okay, dalam dunia sudah ada di mana beberapa kajian yang melibatkan suntikan sel stem ke dalam otak pesakit. Mereka suntik stem cell. Okay, dan mereka mendapati keputusannya tidak begitu memuaskan. Why? Because the stem cell bukan you punya. Stem cell itu orang lain punya. And here you menggunakan orang lain punya stem cell, dia tak akan tahan untuk tempoh yang lama. It will only be there for a few days. And then habis. So apakah cara yang baik? Yang paling baik ialah menggunakan sel stem siapa? Sendiri atau orang lain? Sendiri. So jawapannya menggunakan BMSC. What is that? Bone marrow stem cell, ataupun bahasa Malaysia menggunakan sel stem dewasa. Semua dalam bilik ini ada sel stem masing-masing. Don't worry. All of us got their own stem cells. Itu ialah apa? Terapi yang paling handal sekali, as we can see that. Okay. Now, walaupun pelbagai peringkat kejayaan telah diperolehi, sehingga baru-baru ini hasil yang terbaik ialah dengan memindahkan langsung sel stem neural. Mereka ada kajian, mereka memindahkan stem cell, okay, by grafting the stem cell, by suntikan. But ada sedikit perkembangan pertambahan, tapi sementara saja. Kerana sel stem orang lain, kalau saya ambil stem cell daripada abang ini masuk dalam badan saya, dia hanya akan tahan untuk beberapa hari, beberapa minggu. After that, habis, saya kena tambah lagi. But how can I keep on asking stem cell? Dia cakap, saya pun nak guna saya sendiri. So the best thing is you gunakan sel stem sendiri. Okay? Now, apa berlaku? Sel stem anda, di manakah tempat duduk sel stem anda? Lupa, saya cakap banyak kali. Sum-sum tulang, bone marrow. So apa yang anda perlu buat ialah mencetuskan penghasilan sel stem from your own bone marrow. Dia akan bagi, kalau saya ada Alzheimer, sel stem saya akan terus pergi ke bahagian otak yang neuron sudah apa? Musnah. So it will go there dan dia akan menggantikan neuron satu demi satu. Akibatnya pesakit Alzheimer, penyakitnya akan mula apa? Terus ke merosot atau perlahan akan diperlahankan. Tiba-tiba you lihat ada beberapa pertambahan dalam simptom dia. They become improvement. There are some improvement in them. Why? Because stem cell daripada sum-sum tulang menggantikan neuron yang sudah mati.
anda akan melihat perubahan positif dalam pesakit tersebut. Okay, so jawapannya, kajian baru-baru ini mencadangkan bahawa mobilisasi, apakah mobilisasi? The mobilization of pergerakan sel stem boleh membawa manfaat kepada pesakit Alzheimer. Okay, so mereka sudah pun melakukan eksperimen menggunakan tikus. They have done the experiment using mice, di mana mula-mula mereka berlatih tikus di dalam maze air, satu permainan menggunakan air. That is the permainan. Tikus itu nak sampai sini, ada satu platform, tikus itu nak sampai sini. So apa mereka buat? Okay, what they do is basically, okay, tikus dilatih, tikus disuntik dengan protein beta amyloid. Protein beta amyloid mengakibatkan penyakit Alzheimer. So yang menghasilkan tikus mendapat Alzheimer. Then tikus diuji semula dengan maze air 7 hari. Mereka mendapati bahawa apabila tikus ada plant amyloid, apa berlaku kepada otak? Baik atau tak bagus? Tak dengar? Tak bagus. Kita sudah melihat di sini tadi perbezaan kita dengan pesakit. A normal brain, there are no amyloid plaques. Alzheimer's brain ada amyloid plaque. So apabila otak tikus ada plak amyloid, tikus mendapat penyakit Alzheimer. Tikus tak dapat cari macam mana nak sampai kepada hujung sana. Tikus cannot sampai di hujung, dan sana dia akan mempunyai masalah sampai di sini. Dan mobilisasi sel stem dewasa dicetuskan. Diberi tikus, katakanlah saya memberikan tikus AFA. AFA ialah A-phenizomenophlos equi, atau dalam eksperimen mereka menggunakan GCSF, the G colony stimulating factor. Peranan yang sama dengan AFA. Apa dia buat? Dia merangsangkan sumsum tulang, membebaskan sel stem. Mereka mendapati apabila AFA diberikan, tikus diuji dengan maze air 3 minggu kemudian, mereka menunjukkan kebolehan yang sama sebelum penyakit Alzheimer. Mereka dapat cari hidden platform dengan cepat sekali apabila you berikan dia AFA. Jawapannya, AFA boleh digunakan bagi orang yang sudah menunjukkan simptom. The best is to give them when apabila orang baru didiagnose dengan Alzheimer, mulakan AFA dengan serta-merta. Why? Supaya penyakit itu tidak akan melarat. Kalau you tunggu penyakit pun melarat. So once you know the person ada Alzheimer, okay, dengan serta-merta start on AFA or Celmax immediately. First 1 week, 1 sachet a day. Second week, 2 sachets a day you can start, because you want to slow down the disease, or you want to stop the Alzheimer daripada semakin melarat. Okay, so rawatan dengan apa? CSF atau AFA sama akan mengakibatkan pembentukan neuron yang baru. Good news or bad news? Good news, okay? Pembahagian neuron yang baru juga mengakibatkan kepekatan asetalkolina kembali ke tahap yang normal. Okay? Apabila diuji dengan tempoh selepas tempoh 3 bulan, haiwan yang dirawat dengan GCSF atau AFA menunjukkan kognitif. Apa kognitif? Fikiran yang lebih handal daripada haiwan kontrol ataupun kawalan. Okay, so very simple. Kesimpulannya, okay, dalam model haiwan yang mempunyai penyakit Alzheimer, mobilisasi sel stem dewasa berkesan dalam mengembalikan fungsi apa? Kognitif kepada parasnya. Very simple. Orang yang ada Alzheimer, you berikan mereka AFA, okay, 1 sachet pada minggu yang pertama, 2 sachet sehari pada minggu yang kedua onwards. Give them, okay. Give them, apa berlaku? Sel stem daripada sumsum tulang bermigrasi ke otak, membentuk apa? Merangsangkan pembentukan neuron yang baru. Bagus ke tak bagus? Bagus. Neuron baru terbentuk, memory mereka mendapat perubahan positif. Fungsi otak perubahan positif. Okey, simptom mereka pun tak banyak melarat, very slow it comes.
That is the stem cell dewasa untuk penyakit Alzheimer. That adalah dipercayai bahawa AFA menyebabkan pembalikan. Wow, boleh reverse the condition. It can do a what? Partial reversal, which is very good already. Ubat doktor tak boleh buat apa-apa. Ubat doktor hanya untuk simptom saja. Ini boleh reverse the condition. Very good. Ada satu eksperimen di mana seorang doktor buat di atas seorang wanita 66 tahun. Dia punya penyakit Alzheimer quite bad. Dia tak boleh apa, tak boleh duduk diam, tak tahu cukup tukar channel TV, tak tahu cakap, tak tahu duduk. Suami dia jaga dia, suami dia pun very bad, suami dia penat. So ada satu doktor, dia jumpa doktor, dia suruh suami dia apa, give your wife AFA. Dia pun memberi isteri dia AFA extract. Dan apa berlaku? Simptom-simptom isteri dia mula menunjukkan perubahan positif. Dia mula ingat macam mana channel 581 ada kartun Disneyland. Dia boleh ingat channel 493. Oh, she can remember already. Before that, she tak boleh ingat apa-apa. Dia menunjukkan perkembangan positif. This is a real thing that came out in one of the scientific journal. Perempuan itu mempunyai banyak perubahan. Dia boleh duduk selama 2 jam mendengar muzik. Dulu 5 minit pun tak boleh duduk diam. Sekarang 2 jam boleh duduk diam dengan muzik. So inilah kalau AFA diberikan, kita akan mendapat perubahan positif. Definitely. Okay, look at that. AFA menghentikan perkembangan penyakit Alzheimer. Buat sementara waktu, mengelak kemungkinan atau membantu. Kita semua tak nak dapat Alzheimer. Siapa dapat Alzheimer? Tak mahu. So kita nak mengelakkan. AFA juga boleh mengelakkan datangnya penyakit. How to mengelakkan? Very simple. Exercise 3 to 5 times a week, 30 minutes each session. Number 1, 3 vitamin. I lupa 3 vitamin lah. Tadi baru cakap. Number 1, okay. Apa 3 vitamin? Number 1, B6, B12 dan folic acid. All very good Pandai. B6, B12, folic acid dan lemak apa? Omega 3. If you have all of this, the brain is really geared up untuk menghilangkan penyakit Alzheimer. Now, what is the acid amino yang toxic? Acid amino toxic ialah homocysteine. That is very bad. Homocysteine ialah acid amino toxic. Kalau acid amino ini banyak dalam badan, anda mungkin mendapat Alzheimer dan juga heart attack. Now, look at that. Nilai terbesar AFA bukan sahaja dalam nutriennya, tetapi kesan positif yang mengagumkan kepada sistem saraf. The person will have a better mental ability. Okay, AFA ialah apa? Penawar bagi kompleks otak dan minda. Siapa-siapa menunjukkan penyakit saraf ataupun penyakit minda, AFA boleh membantu. Okay, menurut pengalaman klinikal dan penyelidikan acupuncture, AFA meningkatkan fungsi otak. Bahagian mana? Hypothalamus, kelenjar pineal dan kelenjar pituitary. 3 parts. Your hypothalamus, your pituitary gland and your pineal gland. Okay, tiga-tiga ini berfungsi dengan apa? Berfungsi dalam pusat kerohanian tinggi. Okay, they are all for high thoughts, high clarity. They are the high brain centers. Your hypothalamus, your pineal gland and your pituitary gland. Now, individu yang mengambil AFA, siapa makan AFA secara konsisten setiap hari, melaporkan peningkatan keseluruhan dalam kewaspadaan mental, stamina mental, ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang ni orang ingatan tak bagus tau. Dia park kereta di mana pun tak boleh ingat. Dia pergi mall A15 tak kena ambil handphone, gambar tak remember. Handphone isteri pun tak boleh ingat. 10 kali satu hari panggil, handphone dia tak tahu. Hari tu ada orang, akhirnya give me a number. I said, what's the number please? My number. I don't know my number. Nombor sendiri dia tak tahu. I said, kenapa dia tak tahu nombor sendiri? Dia cakap, of course I don't know my number because saya tak ada dial number saya sendiri. Pandai yang dia cakap nombor sendiri dia masuk dalam telefon. My telephone number. Apa ini lah you? Oh, number sendiri. Tengok, memory macam mana sikit.
Very bad. Okay. Kebolehan menyelesaikan masalah, creativity, mengingat semula mimpi, peningkatan proses visualisasi, rasa sejahtera. So many kebaikan AFA. So Gabriel Cousens, MD, Journal of Ortho Medicine. Alga ini amat tinggi dalam neurotransmitter, memberikan kesan terapeutik yang positif kepada orang yang fungsi mentalnya lemah. Very good. Slow thinker, people who have a low cognitive power. Once they AFA, ada perkembangan dalam mental. AFA didapati mengurangkan keadaan aphasia. Apakah aphasia? Ketidakupayaan untuk memahami atau mengeluarkan perkataan. Mereka tak boleh bertutur. Kenapa? Dia tak ada perkataan. No vocabulary. Poor choice of vocabulary. That is called aphasia and is very common among Alzheimer's patients. Okay, so kita mendapati dia. So apakah pendekatan yang menjanjikan faedah? Okay, itulah dia. Okay, kita mempunyai cell stem daripada orang dewasa. Pada umur berapa cell stem anda mula berkurangan? Umur 25 tahun, 25 years old. Okay, so satu-satunya harapan ialah cell stem dewasa. Dan berita baik, 1990-an saintis telah menemui AFA daripada Clement Lake di Oregon, Amerika Syarikat. Okay, so mereka mendapati AFA mengandungi lebih daripada 65 jenis vitamin, mineral, asid amino, banyaklah, beta carotene, asid lemak perlu, klorofil dan enzim untuk keperluan asas. AFA semua ada, vitamin ada, mineral ada, antioksidan ada, enzim ada, everything is there. It is a perfect cocktail of all the good nutrients. Okay, now inilah dia apa yang ada dalam AFA. Phytokimia, in English phytonutrients, antioksidan, mineral banyak, zinc, selenium pun ada. Kromium, I lupa, kromium baik untuk pesakit yang mengidap penyakit. Ada cakap Kencing manis. kencing manis. Very smart, very good. Kencing manis, you need chromium. Chromium will regulate your blood sugar level. Anybody with diabetes, I sudah cakap mengenai diabetes 2 minggu lepas, berikan dia AFA. Give them AFA. Take care of the diet a bit. You will see dalam 2 minggu dia punya fasting blood sugar will drop. I bet you 100%. It's definitely going to work. Okay. Now, semua asid amino, DNA dan RNA sangat penting untuk otak. Okay. Vitamin seperti B1, B2, all the Bs, carotenoid, provitamin A, beta carotene, lycopene, lutein. Lutein sangat penting untuk mata. Orang yang ada rabun, orang yang ada AMD, one day I'll talk about penyakit mata, age-related macular degeneration. Ambil AFA, apa? Penglihatan lebih tajam. Look at that. Chlorophyll, phycocyanin, and phenylethylamine, which is the mood substance. Okay, we have that. Now, inilah benda-benda penting yang ada di dalam AFA. Phenylethylamine, PEA, sangat penting untuk kanak-kanak yang mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sangat penting untuk orang yang ada depression, kemurungan. Okay, very important. Sangat penting bagi orang yang ada penyakit nyanyuk, pelupa, Alzheimer's lah. Very good. Phycocyanin untuk enzim, okay, menghalang pembentukan enzim inflammatory, keradangan. Polysaccharide tadi ya, polysaccharide akan membolehkan sel stem bergerak dalam darah. Faham tak? Polysaccharide. Siapa menyuruh, siapa pergi mengetuk pintu? Siapa pergi mengetuk pintu? Apa? Sumsum tulang. Menyuruh sumsum tulang membebaskan sel stem. Jawapannya L-selectin ligand. Sudah beritahu banyak kali ya. L-selectin ligand yang ada dalam AFA akan pergi ke sumsum tulang, okey, dan menyuruh sumsum tulang membebaskan sel stem dewasa. Baik atau tak baik? Baik. All of these are present in AFA. Inilah dia A-phenazone floss equi di Tasik, Clement, Oregon, Amerika Syarikat. You can see that, okay? Wow, AFA ada L-selectin ligand.
AFA ada polisakarida. Satu, membantu pembebasan sel stem dewasa. Satu, membantu mobilasi kepada organ sasaran. Dia dua-dua bekerja bersama-sama. Okey, so inilah dia eksperimen yang dijalankan. Apabila anda mengambil 1 gram AFA, anda akan mendapat pertambahan sebanyak 20 hingga 30% dalam pembebasan sel stem. Ini berlaku apa? Berapa sel? 3 hingga 4 juta sel. Oh, that's a lot, man. Graf biru, wow, bertambah. Dengan pengambilan AFA, graf merah, tak ada pengambilan AFA. Semua pun sudah dibuktikan. Macam mana nak mengambil produk? Very simple. Masukkan kandungan 1 sachet dalam gelas yang mengandungi air pada suhu bilik. Tolong jangan gunakan air panas. Please do not use hot water. Hot water akan menyaktifkan setengah vitamin dan enzim. They will inactivate some of the enzymes and minerals. Please do not use warm, very hot water. Cannot, Kacau campuran tersebut and minum dengan segera. Simpan sana 3 jam, 4 jam, simpan buat perkasan. Jangan, okay? Minum. Drink it because it will start to oxidize. Okay? Disyorkan mengambil Selmax semasa perut kosong. Ada orang di perut kosong boleh ambil. Kalau tak boleh ambil, okay, 1 jam sebelum tidur. Why? When you are sleeping, body will generally repair. Okay? So, sertailah produk pengambilan produk ini Selmax atau AFA, and with those words, thank you very much everybody. Okay, thank you very much. Okay, dengan keizinan daripada pengerusi, saya membuka floor ini for questions. Jadi ada soalan lagi, 3 or 4 questions. Yes. Okay, Dr. You were mentioning about GCSF. GCSF. They done the clinical report on Kipus, right? Correct. Can anyone take the GCSF to regulate their own self? Okay, very good. Okay, tadi saya diberitahu ada orang dia menggunakan untuk eksperimen, mereka memberikan Kipus GCSF, which is colony stimulating factor. Ini untuk eksperimen lah. Dan boleh tak soalan Encik Johan, dan boleh tak orang manusia mengambil GCSF untuk sel-sel mereka? You can take, but it is not advisable. Dia tidak advisable, tidak digalakkan. Why? Kerana pengambilan GCSF mempunyai banyak side effects. There are a lot of side effects when I inject your body with GCSF. Some people show allergic reactions, okay, and some people have other side effects. So GCSF is not good for long term. Maybe a one-off thing is okay, but AFA is so friendly. I can take it every day, no problem. GCSF dalam hospital they give also pesakit cancer they give, but a lot of side effects. That is the problem. So tempoh jangka masa panjang, GCSF tidak sesuai. Only good for experiment, a one-off or a two-off thing. There are a lot of side effects. Okay? Yes, any more questions? Ada soalan, 3 soalan, 2. Okay, soalan kedua. Yes. Sorry. Sel otak akan mati bila kita capai umur 60 tahun. Tapi sebelum kenapa dah mula very good. Mengapakah sel otak mula berkurangan apabila kita tua? Very simple. Number 1, cara pemakanan. You tak makan antioxidant, okay? You tak makan sumber tumbuh-tumbuhan, you banyak makan sate lah, daging dan all. Apa berlaku? Sel-sel neuron akan semakin berkurang. Number 1. Number 2, tak ada bersenam. There is no exercise. Kalau you tak exercise, oksigen tak sampai dalam otak. So capillary darah yang baru tak boleh terbentuk. So your cells in the brain, your neurons akan mula degenerate, akan mati. And yang paling penting, ada banyak orang yang tengok sudah 65 tahun, sekarang saya nak slow down. Kenapa? Saya sudah 60 tahun, saya nak slow down sikit. Tak mau buat banyak kerja, tak mau menggunakan otak. Don't ever do that. Kalau anda tak menggunakan otak, otak anda
mata akan berkarat. Akan worse. Yes. Don't ever say that I'm 65 now, I think I should slow down, I don't want to work. No, no, no. You should go on, still go on. Jangan kerja berat, tapi mesti masih menggunakan otak. You tahu tak, Dr. Denham Hammond. Dr. Denham Hammond adalah orang yang telah menjumpai free radical and antioxidant theory. Very intelligent. Dia lah orang yang cakap, kalau you makan antioxidant, you boleh meneutralkan radical bebas dalam badan. Tapi tahu tak beliau, I dengar dia bekerja di pejabat dia sampai umur tak begitu tua lah, 94 tahun. Until 94, he still went to office. Memang dia tak kerja 10 jam sehari, orang tua, tapi dia masih kerja 6 jam sehari. Good or bad? Very good, man. My university, tempat saya kerja, ada satu lecturer pensyarah jemputan datang. Dia bekerja di University Science Islam Malaysia. Look at him, an Indian man, University Science Islam Malaysia. Dia ajar pathology. Masih ajar. Dia baru berumur 83 tahun. Oh my God, 83, he is still lecturing. Dia tak cakap baby tak boleh drive, dia ambil taxi, everyday taxi, ambil dia pergi kerja, balik rumah. Tapi dia masih kerja 9 to 5, 83 years old. Dia cakap anak dia, please don't tell me to stop kerja. Kalau saya stop kerja, saya akan look at that is the way. Kalau I 70 rely on students, no, you are spoiling your own life. Very important, very good question. Okay, Dan. One more question maybe from the crowd. Yes, sir. Is stem cell found in fruits? Is stem cell found in fruits? No. No. Fruits don't contain stem cells. Okay. Fruit don't contain stem cells, but fruit the thing that is selling may contain stuff to enhance your stem cell production. Okay. So apa yang kita ada di sini AFA. AFA, okay, it doesn't contain stem cell. It goes into my body and it goes and knock on my bone marrow. The L-selectin ligand from the AFA pergi kepada bone marrow and menyuruh bone marrow membebaskan stem cell dewasa. Kepunyaan saya untuk apa? Self renewal. Bahasa Malaysia, pembaharuan. Okay, fruits cannot contain stem cells. There's no way. Because the stem cells will get digested in the fruit itself. What we mentioned now, because there are some of the products in the market now. They are selling like apple stem cells, something like that. So that's the apple. So I want to ask them, in the apple stem cell, whose stem cell is inside? First question. If the apple stem cell contains the apple stem cells, I can't use the apple stem cells. So what you can do, apple stem cell will only help you how? Only help you with the nutrients of A, not with stem cells. They have got a lot of nutrients. But AFA will help me how? Will help me to produce my own stem cells. That is better. In long term, it's better for me to depend on my own stem cells. Nowadays, you can even go to Pantai Medical Center. You know that? Can I have your attention? You can go to Pantai and you can get an injection for osteoarthritis. $5,000 one injection. They inject you with stem cells. But that one only work for 3 or 4 months. After 4 months, the stem cell finish. Go again, injection 5,000. So expensive and so painful. Better you take AFA, your own stem cell dirangsangkan. Okay, sir? Okay, since there are no more questions, thank you very much, everybody. Back to you. Okay, terima kasih Dr. Muhammad. Tadi saya berjelas sedikit sebab apabila kita sebut cell stem, so ramai juga daripada kalangan kita yang belum lagi join cell bank, kadang-kadang dia orang confused. Jadi seolah-olah stem cell itu semuanya sama. Kita ada stem cell daripada tumbuhan, kita ada stem cell daripada binatang, dan juga kita ada stem cell daripada diri kita sendiri. Yang menggerakkan stem cell daripada diri kita sendiri, regulate kita punya stem cell diri kita sendiri, satu-satunya hasil bumi. Daripada tahun 1990 sampai hari ini,
kajian telah dilakukan atas banyak tumbuh-tumbuhan. The only hasil bumi yang dibuktikan secara klinikal, bukan satu report tetapi beratus-ratus medical report metathesis, adalah AFA yang mana merupakan bahan asas utama dalam produk Selmex. Dan kita secara ringkas apa yang diceritakan oleh Profesor Dr. Haris tadi, penyakit Alzheimer ini adalah merupakan satu penyakit yang susah untuk dirawat. Okey, pelbagai rawatan yang dicadangkan semuanya fail, tetapi hari ini kita ada satu penawar yang cukup luar biasa, yang mana penawar itu datang daripada diri anda sendiri. Jadi bagaimana kita nak keluarkan penawar itu adalah dengan menggunakan Selmex yang dibuktikan secara klinikal. Bukan saya cakap, bukan profesor yang cakap, bukan Maxima yang cakap, bukan Dr. Riza cakap, tetapi clinical report, bukan satu tetapi beratus medical report. So we have a very good product, right? So sebelum saya tutupkan majlis ini, saya nak menjemput kita punya pengarah pemasaran, Cik Safir. Jadi setiap minggu kita ada top 5 income earner. Jadi saya nak tampilkan nombor kelima last week punya top income earner, anak Musa Dino. Okey, wakilnya please, wakil sama-sama. Jangan lupa datang. Okey, satu bukan. Okey, yang keempat. Okey, top income earner Abdul Wahab bin Yahya. Dipersilakan wakilnya. Confirm tak ada daripada utara. Okey. Tempat ketiga top income earner last week Nora Syikin binti Masaat. Pun tak ada daripada utara. Second top income earner last week Jamalia binti Abdullah. Wakilnya pun daripada utara. Dan top income earner last week Cik Zamzuri bin Abdullah. Wakilnya wakilnya ada wakilnya. Okey, terima kasih. Alright, so dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan kita akan ada next week talk berkenaan dengan stem cell, bagaimana kuasa penjemahan stem cell berkaitan dengan anti-asma ataupun itu. Jadi itu saya ucapkan terima kasih.